Assalamualaikum, salam Jumaat 21 Ogos 2020, 10.53 pagi. Kita mulakan hari Jumaat ini dengan bacaan doa. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, ya Tuhan kami, di hari Jumaat yang mulia ini kami bermohon kehadrat-Mu, berilah kekuatan, taufik dan hidayah kepada kami supaya kami dapat memperbaiki diri kami. Tambahkanlah ya Allah kepada kami ilmu, iman dan amal. Ya Allah, ya Tuhan kami memohon kepadamu, ya Allah, berilah kami iman yang sempurna, ilmu yang memberi manfaat, rezeki yang halal, anak yang soleh, rumah tangga yang bahagia, usaha yang berkat, doa yang mustajab, hajat yang tertunai, kesihatan yang berterusan, hutang yang terbayar, keselamatan dan kesejahteraan di dunia dan di akhirat. Amin. Okay, hari ni saya nak buat simple cerita pasal stop loss ataupun lebih fokus pada ATR stop loss. Jadi kalau kata kita go through Google, kita akan dapat beberapa contoh, banyak contoh berkenaan average true range ni, ATR, yang mana kita boleh jadikan dia sebagai stop loss. Jadi ni saya ambil ringkasan je lah, kita ambil yang dalam kuning ni. A rule of thumb is to multiply the ATR by 2 to determine a reasonable stop loss point. So if you are buying a stock, you might place a stop loss at a level twice the, so keyword dia twice the ATR below the entry price. Bukan D, below the entry price ke below the entry price, tak kisah. Okay, cerita dia macam ni. Katalah kita kena buka ATR. Dalam premium ada ATR, dia panggil average true range. Okay, maksud dia kat sini, kat mana saja kita entry. Tak kisahlah kalau kata sekarang lah kita entry 17.16 ni ke. Jadi dia kata stop loss dia kita boleh letak 2 kali ATR ni daripada harga kita entry. Jadi kalau kata pada harga sekarang, katalah RM17.16. Bukan katalah, memang RM17.16. Jadi kita boleh tolak 2 kali ATR yang ni. Kalau 2 kali ATR RM1.32.7 darab 2. So RM2.65 tolak dengan 17.14. Jadi stop loss kita boleh letak pada harga 14.48. So 14.48 lebih kurang kat sini lah, 14.48. 14.48. Area sini lah, lebih kurang situ. Maksudnya kalau entry sini, stop lossnya 2 kali ATR. Okay, ini cuma cadangan saja, dia bukan kata satu benda wajib, sebab trading ni lebih kepada skill ataupun lebih kepada pengalaman lah. Dan juga keyakinan kita dengan trading plan yang kita buat. Kalau ginilah jauhnya stop loss yang kita nak, then terpulanglah. Ataupun kadang boleh pakai satu kali ATR ke, 1.5 kali ATR ke. Cuma dalam kes ni dia kata ATR saja, dia tak kata ATR berapa lama. Ini jadi kita pakai 14 lah. Ni untuk contoh hari ni ya. Ni bukan kata boleh pakai betul-betul, contoh saja. Sebab jadi dalam kes tu saya nak buat satu garisan. Bila kita dah dapat nilai-nilai macam tu, jadi saya nak buat satu garisan untuk menunjukkan di mana ATR tu, dan juga saya nak colourkan candle kalau ada harga yang mula break ATR punya yang 2 kali ATR tu lah. Okay, so tutup. Yang ini pun saya tutup. Jadi kita buat baru. Padam dulu. So untuk ATR, kalau kata yang tadi, kalau kita tengok dia punya kod untuk ATR yang ni terlalu panjang, very panjang. Dia bukan sebab apa nampak panjang ni, disebabkan dia nak buat satu, sebab dia ada option kat bawah ni. ATR ni kita boleh pilih RMA. By default ATR tu dia ambil RMA. Apa benda RMA saya pun tak tahulah. Betul dia SMA, EMA atau WMA. Dia kan technical ni, signal kalau kita buat ni kan, bila dia dah start bagi option banyak-banyak macam ni kan, dia menambahkan pening kepala kita je lah. Sebab tu bila ada orang tanya saya, moving average ni pakai berapa, saya kata pakai lah berapa pun nak. Sebab
moving average tu kalau saya pakai mungkin sesuai untuk saya, tapi mungkin tak sesuai untuk awak, atau awak sesuai untuk awak, mungkin tak sesuai untuk saya. Sebab dia berbeza kan. Dia dah buat kat sini, tapi dia tak bagi kita macam satu fix. Super macam MACD. MACD 12, 26, 9. Tapi dia sebagai ada option, 12 kita boleh tukar 10, ada orang pakai 6, ada yang pakai 20, ada yang pakai 5. Dia tak ada benda yang ni. Bergantung pada siapa yang kita belajar dululah. Berapa yakin kita dengan benda tu. Ini panjang sebab apa? Dia cuma nak bagi tahu pilihan je lah. Untuk hari ni saya nak buat yang pendek saja. So kita buat baru. Katalah saya nak buat plot ATR stop loss. Plot, namakanlah. Jangan plot ATR stop loss. Dan saya nak dia overlay terus sebab kita nak conteng dia ke atas. Untuk mula-mula saya akan cerita. Kita buat satu variable dulu ataupun cerita dia lah. Saya namakan dia ATR SL sama dengan close. Okey, tadi dia kata harga entry. Jadi untuk buat lukisan ni kita pun tak tahu entry kat mana. Jadi sebagai contoh saya cuma ambil saya ambil harga close je lah. Setiap kali candle ni harga close tolak dengan 2 kali ATR 14. So untuk memendekkan cerita, tadi ATR tadi tu kita boleh pakai ATR 14 saja. Untuk macam inilah ATR. Itulah berapa nak 14 ke 10 ke apa dalam kes ni ATR 14. Jadi yang ini lebih pendek daripada yang cerita yang saya tunjuk mula-mula tadi tu. Yang tu. Cuma yang ini dia by default terus kepada ATR yang jenis RMA. Okay, siap. So, katalah yang tu dah siap. Okay, kita nak plot. Plot saja. Plot. Saya nak plot ATRSL. Dah. Kita tengok ada salah tak. Okey, dah siap. Makna dia kat sini. Dia akan bagi satu nilai di mana setiap kali ada candle tu kita akan dapat nilai lah. Ni kalau tak perasan dia punya ni mungkin kita boleh tukar. Kalau kata mungkin saya tebalkan sikit, saya tukar kepada bulat. Okey, senang kita nampak lah. Jadi inilah nilai dia stop loss. Jadi kalau kat mana saja kita entry, kita boleh letak stop loss kat situ. Kalau kita entry yang candle ni, stop loss je kat sini. Kalau kita entry kat sini, stop loss je kat sini. Ini cadangan saja bukan betul-betul. Jangan guna pula. Okey, itu yang pertama. Yang ni kita dah dapat untuk plot. So yang kedua, saya kalau boleh, kalau ikutkan macam ni, sampai bila-bila pun kita takkan dapat stop loss ni. Sebab titik ni akan sentiasa berada di bawah candle sampai bila-bila. Betul tak? Betul tak? Jadi kalau kata mungkin saya nak buat tambah sikit ceritanya. Saya cuba nak titik ni berada sekiranya kalau close hari ni lebih tinggi daripada high semalam, baru saya keluarkan yang garisan ni ataupun titik-titik tu. Kalau tak payah buat apa-apa. Ingat. So, kita akan dapat garisan yang lebih kurang nampak macam lebih kurang macam ni lah. Jadi kalau kita tukar bentuk yang lain, kalau kita pakai garis putus-putus, dia punya tak apalah, saya pakai bulat je lah. Saya nak tebalkan sikit. Okay. Jadi stop loss kita hanya keluar sekiranya ada candle yang close lebih tinggi daripada high semalam. Jadi kita nampak kat sini. Yang lain ni semua tak ada. Mungkin kalau kita kata kita entry di tengah-tengah ni, kita pakai stop loss yang ni je lah. Lepas tu kita update je lah. Update. Update. Ni update. Okay. So dah dapat yang ni. Okay, dah dapat simple. Lepas tu saya nak buat bagi cantik lagi, di mana sekiranya ada harga yang mula close di bawah candle stop loss yang terakhir, saya nak colorkan dia warna merah. Okey, contoh macam ni lah. Ni
Untuk buat yang itu, yang saya kata tadi ni, kita perlukan guna nilai value when. Itulah cerita dia value when. Sebelum ni saya ada cerita pasal value when, tapi sebenarnya untuk yang bar counting itu hari bukan value when, dia bar sin. Salah saya. Itu agak mungkin tersilap saya lah. Jadi kita perlukan guna value when. Okey, value when. Jadi saya tambah satu lagi kat atas bawah ni. Saya kata color SL. Sebenarnya bubuh apa nama pun tak kisah. Saya bagi tahu value when. Sekiranya close lebih tinggi daripada high semalam, okay, dapatkan nilai ATRSL. Okay, saya buat satu bar color. Tambah ni bar color. Color sama dengan cross under. Maksudnya saya nak cross under sekiranya ada close cross under color SL. Okay. Kenapa saya kena buat value when? Kalau saya tak buat value when, saya terus buat katalah ATRSL, letak kat sini. Sampai bila-bila pun dia takkan jadilah. Dia takkan nampak pun keluar merah tu. Dia takkan keluar. Sebab kita tak bagi tahu dia close di bawah nilai berapa. ATRSL ni cuma bagi tahu close tolak ni. Tapi dia tak dapat nak, sebab macam mana nak cakap dia tak dapat nak tolak lah. Dia nilai dia, sebab kalau kita ambil yang ni, dia nilai setiap candle tu. Jadi nak tak nak saya kena buat value when, dan saya dapatkan nilai tu baru boleh taruh kat sini. Jadi kalau saya tambah balik, kita akan dapat beberapa tanda merah lah. Jadi, kalau kata yang garisan ni tak berapa cantik, tak apa nak nampak, mungkin saya jadikan dia bulat ke, ni ke, titik ke, besarkan sikit, tebalkan sikit. Bulat lah, cantik sikit bulat. Okay, jadi kat sini cerita dia, kita ada kita punya trailing stop. Oh, sekejap ni kan, sebab dia bagi titik, terbalik yang belakang, titik, susah tak nampak. Okay. So tidak ada harga yang close di bawah, tidak ada close yang bawah. Sini pun kalau ikutkan belum ada. Lepas tu setiap kali dia update kan, kita akan gerakkan yang ni, dia update. Okay, tak ada close, dia baru cross tapi tak ada close. Ini baru dia cross dan close di bawah. Close dan nilai charge. So, ini kita tandakan dia merah. Super juga yang lain. So tak ada. Sampai ke sini baru dia close di bawah. Nampak macam tak close kan? Cuba tengok nilai ni. Tengok kat sini ya. Nilai yang biru ni 1838. Yang ini close dia 1836. 1836 lebih rendah daripada 1838. Okey. Jom kita tengok chart lain. Okay. So kalau kata di RB ni lah, contoh lah kan, tak ada langsung kena, tak ada langsung merah. Contoh saja, contoh saja kita tengok hari ni pada ni dia punya glitch ni, aduh, sakit kepala lah. Saya nampak OpenSys. OpenSys, wow, ni high lagi. Jadi kita ada, mungkin kat sini dah kena, sini sampai 2 pula, 2 kali lah dia crossover. Tak ada. Okey, sini kena. Okey, lepas tu tak ada. Ini contoh jangan guna pula benda ni walaupun nampak macam best lah kalau kat sini sampai sini baru nak exit banyak juga ni. Masuk tak ada. Ini contoh yang tak masak. Dia belum matang lah, tak tested, non tested, tak apalah apa semua. Ni sebagai contoh saja. Tapi kalau nak buat trailing stop tu, boleh banyakkan baca, lepas tu boleh mencuba ATR sebab dia banyak bagi option. Bila option macam 14, boleh bertukar lah 14 ke, 13 ke, 12 ke, nak pakai 60, 70, 100 ke, terpulang lah. Ikutlah. Ya. Okey, itu saja saya tutupkan chat ni dengan DRB Highcom di mana tidak ada merah lagi. Assalamualaikum. Bye-bye.